Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kita nak sambung lagi dengan subtopik 8.3 iaitu pantulan cahaya. Okay, hari ini Isnin. Okay, tak apalah. Okay, so kita tengok apa dia pantulan cahaya. Okay, sebelum ini anda telah belajar tentang cara imej terbentuk pada cermin satah dengan menggunakan konsep pantulan. Okay, adakah anda masih ingat tentang ciri imej ini? So, apakah ciri-ciri imej lain yang terbentuk pada cermin satah? Okay, so yang konsep pantulan, imej dia yang awak akan nampak adalah sama besar kan. Okay, imej yang sama lah. Okay, so dia ada beberapa sifat sebenarnya untuk ciri imej. Okay, kita nak tengok hari ini iaitu ciri-ciri imej. Okay, so kita tengok ni petak ni dia kata ciri imej yang terbentuk pada cermin satah. Okay, yang pertama, imej tersebut adalah tegak. Maksudnya kalau macam tu lah yang kita nampak pun. Okay, tak adalah bila berdiri, bila kita nampak dalam cermin tertongging ke bawah. Tak. Okay, kemudian B, saiz objek adalah sama dengan saiz imej dan jarak objek sama dengan jarak imej. Okay, saiz awak tahulah. Okay, saiz maksudnya sama besar lah. Dalam cermin pun akan sama besar. Jarak. Okay, jarak objek. Apa jadi pada jarak objek? Okay, contohnya lah. Kalau jarak ni kita akan nampak berbeza. Kalau dia jauh, awak akan nampak objek tersebut akan kecil, lebih kecil. Okay, kalau dia dekat, objek tersebut akan jadi lebih besar. Bila awak berada di sini, awak tak akan nampak dalam cermin tu awak lebih besar ataupun awak lebih kecil. Okay, sebab dia mesti awak akan nampak yang sama. Okay, so itu bermaksud jarak dia mesti sama. Dia ini untuk cermin satah. Dia berlainan dengan cermin cekung dan juga cermin cembung. Okay, ni cermin satah sahaja. Okay, kemudian yang keempat, songsang sisi. Okay, songsang sisi. So awak perasan kan kalau awak angkat tangan kanan dalam gambar, dalam cermin tu seakan-akan awak nampak awak angkat tangan kiri. Macam tu juga kalau macam dalam kamera kan, ada setengah tu. Okay, dia nampak lain lah. Bila awak merakam tu nampak lain kan, nampak berbeza. Tak, sebenarnya dia adalah sama, cuma dalam gambar dia imej tersebut jadi dinamakan sebagai songsang sisi. Okay, yang kelima adalah maya. Imej maya adalah imej yang dia awak tak boleh pegang. Okay, tak boleh pegang imej tersebut. Maksudnya awak nak pegang tangan dalam cermin tak boleh. Okay, objek tersebut, tangan tu awak boleh pegang, realize saja. Dalam cermin awak tak boleh rasa tangan tu. Okay, so kita tengok dekat sini, saya boleh ingat. Dia kata apa? Cermin satah membentuk imej, iaitu imej tegak, songsang sisi, sama saiz dengan objek, maya dan juga jarak yang sama. Jarak objek dengan jarak imej yang sama. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so itu ciri-ciri dia. Okay, kita tengok pula hukum pantulan cahaya. Okay, apabila satu sinar cahaya ditujukan ke atas sekeping cermin satah pada sudut tertentu, okay, kita namakan dia sebagai sudut tuju lah. Okay, daripada cahaya tu menuju, so kita panggil dia sudut tuju. Okay, sinar cahaya itu akan dipantulkan ke sudut tertentu, iaitu sudut pantulan. Okay, apakah hubungan antara sudut tuju dengan sudut pantulan? Okay, so dekat sini awak boleh tengok lah. Okay, yang ini, okay, ni adalah sudut tuju. Dan yang ini adalah okay, itu adalah arah tuju. Okay, so I itu adalah sudut tuju. Ini adalah sudut pantulan. Okay, so ini ada sudut dia. Ini pun sudut. Okay, so secara aplikasinya adalah sudut tuju dan juga sudut pantulan adalah
mempunyai nilai yang sama. Okey, kita tengok cahaya yang dipantulkan mematuhi hukum pantulan, iaitu sinar tuju, sinar pantulan dan garis normal semuanya berada pada satah yang sama. Okey, sinar tuju, sinar pantulan semua berada pada satah yang sama. Okey, ni okey, contoh dia satah yang sama. Okey, kemudian dia kata apa kat sini? Sudut tuju I adalah sama dengan sudut pantulan. Okey. Okay, kita tengok aplikasi pantulan dalam kehidupan seharian. Okey. Okey, boleh tengok kon yang dekat jalan-jalan raya, dekat highway semua tu lah. Okey, kemudian ada papan tanda, okey, sekitar jalan. Tak semestinya dekat atas highway, sekitar jalan dekat kawasan kita ni pun banyak merata-rata. Okey, kemudian segitiga kecemasan tu, ni segitiga kecemasan ni pun dia memantulkan cahaya. Okey, tak kisahlah siang atau malam. Okey, kita tengok eksplorasi sains dekat sini. Dia kata, okey, gambar foto 8.9 ambulance. Pernahkah anda terfikir tentang sebab mengapa perkataan ambulance ditulis secara songsang sisi? Bagaimanakah imej ini akan terbentuk apabila pemandu kenderaan lain melihat cermin pandang belakang kenderaan mereka? Okey, so bila awak pun biasa, kalau biasanya lah kan, semua orang akan bawa motor kan. Okey, bawa motor ke, naik kereta ke apa ke. Okey, tengok cermin pandang belakang. Cermin pandang belakang berada, kalau dalam kereta, cermin pandang belakang berada di tengah-tengah kereta, di bahagian depan, pemandu di tengah-tengah tu, antara pemandu dan juga orang yang di sebelah pemandu kat tengah tu, itu adalah cermin pandang belakang. So, cermin pandang belakang tu, apabila belakang kenderaan kita ada ambulance. Okey, so bila awak tengok cermin pandang belakang, tulisan dekat atas ambulance tu adalah tulisan yang songsang sisi, iaitu dia terbalik. Okey, sepatutnya ditulis kiri ke kanan, dia jadi kanan ke kiri dia tulis. Okey, tapi apa akan jadi bila awak tengok melalui cermin? So, bila tengok melalui cermin, awak akan nampak perkataan ambulance itu dieja dengan betul, dia tak songsang sisi. Jadi untuk mengelakkan daripada kita leka lah, so kita alert lah dengan, selain daripada bunyi, dia pun ada tulisan yang membuatkan kita, oh okey, ada ambulance, jadi kena beri laluan. Okey, so bila ada ambulance, especially ambulance yang berbunyi lah. Okey, bila tak ada patient, dia tak bunyi biasanya. Okey, ataupun dia dalam kecemasan, ambulans tu dia tak ada patient, tak ada pesakit dalam tu, tapi dia nak menuju ke tempat, nak ambil pesakit ke, nak pergi ke orang yang accident ke apa ke, so dia akan berbunyi. So awak kena alert lah. Okey, so untuk tugasan hari ini adalah cikgu nak awak siapkan praktis formatif 8.3 ni. Okey, praktis formatif 8.3, jawab soalan 1 dan 2, boleh jawab dalam handphone sahaja. Screenshot dan hantar pada cikgu, tak perlu salin. Okey, kalau salin pun salin dekat kertas ke apa ke, nanti snap gambar dan hantar pada cikgu. So itu sahaja untuk hari ini, sikit sahaja ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.